Allahu Baru ni kita baca dah hadis bab ni, tak ada bincang, iaitu babul fitnah allati tamuj kamawjil bahr. Bab fitnah yang bergelora bagaikan gelora lautan. Maksud itulah. Jadi hadisnya kita terjemah saja. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya kami pernah bersama Umar. Beliau bertanya, siapakah di antara kamu yang ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan fitnah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata perawi, yakni Hudzaifah, saya pun jawablah, saya lah. Qala, kata Umar, innaka lajari, engkau berani betul. Satu terjemahan, satu lagi, memanglah engkau berani. Wa kaifa, dia tanya bagaimana. Kata Hudzaifah, saya pun kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang berhubung dengan ahli keluarga, harta benda dan dirinya, anak-anaknya dan jirannya, dikafarahkan, dihapuskan. Maksud fitnah di situ dosa seseorang berkaitan dengan ahli keluarga, harta benda, dirinya, anak pinaknya dan jiran-jirannya, dikafarahkan, yakni dihapuskan oleh puasa, sembahyang, sedekah, menyuruh orang melakukan kebajikan, kebaikan, melarang orang daripada melakukan kemungkaran. Kata Umar, bukan yang ini saya maksudkan. Sebenarnya yang saya maksudkan ialah fitnah yang bergelora bagaikan gelora lautan. Kata perawi, yakni Hudzaifah, maka saya berkata, malaka walaha, malaka walaha, ini tak ada kena mengena tuan dengan fitnah itu. Ataupun satu lagi terjemah biasanya, terjemah malaka walaha, tersudut cara lah ke fitnah tu tuan. Gitu. Dua. Yang ketiganya malaka walaha, berapa duduk sibuk-sibuknya dengan fitnah tu. Begitu. Malaka walaha, wahai Amirul Mukminin, engkau tak ada kena mengena dengan fitnah itu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dengan fitnah itu ada satu pintu yang terkunci rapat. Qala, kata Umar, adakah pintu itu akan dipecahkan atau akan dibuka? Kata perawi, yakni Hudzaifah, saya jawab, tidak, bahkan pintu itu akan dipecahkan. Qala, kata Umar, kalau begitu sepatutnya pintu itu tidak akan terkunci sampai bila-bila pun. Pintu itu tidak akan dapat ditutup lagi sampai bila-bila pun. Kata perawi, yakni Syaqiq, yakni anak murid kepada Hudzaifah tu, faqulna, maka kami kata kepada Hudzaifah, adakah Umar tahu siapakah yang dimaksudkan dengan pintu itu? Jawab Hudzaifah, memang dia tahu. Sebagaimana dia tahu sebelum besok malam ni, dia mesti kena lalu malam ni dulu, seperti kalau sebelum nak sapa kau esok tu. Sebenarnya saya ceritakan kepadanya hadis yang bukan merupakan teka-teki, tidak ada samar, tidak keliru.
Kata perawi, yang ni Syaqiq, anak murid Hudzaifah, Syaqiq bin Salamah, dia kata, kami berasa gerun nak tanya Hudzaifah, siapakah pintu itu? Kami pun kata kepada Masruq, ini salah seorang anak murid Hudzaifah juga, kamulah tanya. Dia pun tanya, Masruq pun tanya, siapakah yang dimaksudkan dengan pintu itu? Jawab Hudzaifah, Umar. Dia sendirilah, pintu tu dia lah. Lepas tu Imam Muslim buat mari beberapa sanad lagi, hadis yang sama juga daripada Hudzaifah, yang ini sebagai mutaba'at, sebagai mutaba'at. Kita raya ada baru ni mutaba'at tu gapo tak perlu ulai lah. Kemudian hadis Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Muhammad. Maksud Muhammad itu ialah Muhammad bin Sirin. Katanya, kata Jundab, saya datang pada hari Jar'ah. Tiba-tiba saya dapati ada seorang lelaki yang sedang duduk. Saya berkata, pasti hari ini tumpah darah di sini, akan berlaku pertumpahan darah di sini. Orang itu berkata, tidak, demi Allah. Saya kata, akan berlaku demi Allah. Dia kata, tidak, demi Allah. Saya kata pula, akan berlaku demi Allah. Dia kata pula, tidak, demi Allah. Sesungguhnya ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang baginda telah beritahu kepada saya. Saya pun kata siapa? Kata Jundub, bi'sal jalisuli anta. Teruk benar awak ni sebagai teman yang berada di sebelah saya. Sampai hari ni saya tak jumpa lagi orang seteruk awak ni. Kamu duduk dengar saya menyalahimu. Satu, dalam setengah-setengah riwayatnya uhalifuka, bukan ukhalifuka, bukan dengan kha tapi ha. Kalau kita kata ha, maka maknanya kamu duduk dengar saya berbalas-balas, bersumpah dengan kamu, padahal kamu telah pun dengar tentang perkara ini daripada Rasulullah SAW, tapi kamu tak larang juga saya. Tak larang juga, apa tidak ayat kata selalunya. Gitulah kayak Rasulullah kata, tidaklah banyak kali jadi bersumpah tu. Kemudian saya berkata, kata siapa? Kata Jundub dalam hati dia, apa yang nak marah ke dianya pula? Kata dia demo tu, ya kita tu apa yang nak marah pula ke dianya? Tak sedap marah lah. Fa aqbaltu alaihi, lepas tu saya pun pergi kepada dia. Wa as'aluhu, dan tanya dia. Tanya tanya orang tentang dia tu siapa dia tu. Tu tanya orang, pergi pula. Rupa-rupanya orang itu ialah Hudzaifah. Orang itu ialah Hudzaifah. Jadi itulah hadisnya di bawah tajuk fitnah yang bergelombang seperti gelora lautan. Jadi fitnah ni dalam bahasa Arab, dalam istilah Quran, hadis, banyak makna. Fitnah dengan makna umum ialah ujian. Fitnah boleh jadi ujian tu dengan molek, boleh jadi tak molek, boleh jadi berlaku. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu betul-betul dengan ujian yang baik ataupun tidak baik. Boleh jadi kalau tidak baik tu kita kerugian, kita sakit, kita tak molek lah. Hak baiknya kita jadi kaya, kita jadi senang, kita jadi sehu, kita jadi dapat kedudukan. Tu hak molek semua kan tak? Tapi semua tu ada ujian di sebalik tu. Bukan saja kalau hak molek kan molek sepenuhnya. Tidak gitu. Tetapi itu merupakan ujian.
Tuhan nak tengok mana-mana, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak tengok siapa di antara kamu hak paling molek amalan dia. Kalau tak molek, nak tengok sabar setara mana. Kalau boleh hak molek, nak tengok syukur setara mana. Aku tu. Jadi ujian berlaku. Selain daripada itu, fitnah juga dengan makna perang. Dengan makna perang fitnah. Fitnah juga di sini dengan makna dosa. Dosa. Kemudian fitnah tu ada besar, ada kecil. Sama ada dosa, dosa besar, dosa kecil. Kalau perang, perang besar, perang kecil. Ujian, ujian besar, ujian kecil. Ada begitu. Ada berlaku. Jadi pernah Sayyidina Umar tanya dalam satu majlis, dia ada ramai-ramai, tanya, siapa di antara kamu orang yang ingat sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat tu ingat sungguh, supaya Nabi katalah. Supaya dia kata. Huzaifah kata saya. Sayyidina Umar kata, berani betul kamu. Berani betul kamu. Maknanya ini ada dua pendapat ulama. Setengah kata Sayyidina Umar kata gini sebagai bantah, sebagai bantahan, sebagai teguran daripada dia. Kalau begitu terjemahannya seperti kita kata saat ni lah, berani betul kamu. Gitu. Satu lagi dengan makna pujian. Dengan makna pujian, engkau memang berani. Memang tahu, aku tahu, kita semua tahu memang kau berani pun. Itu makna pujian. Kalau hak puji tu maknanya sahabat-sahabat ni tahu Huzaifah ni berani tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak berani tanya. Dia tanya. Itu makna berani. Maksud sini pujian tu dia berani tanya. Bila dia tanya Nabi royak, patutlah dia tahu tentang benda-benda lagu ni. Jadi maknanya salah satu sebab untuk nak dapat ilmu ni kena berani. Berani apa? Dia berani gapo, berani tanyalah. Kadang-kadang nak tanya pun tak berani. Kita kenali nak tanya pun itu tak boleh lah, tak sepatutnya lagu tu. Tapi kalau tanya doa-doa banyak sangat, tak pernah sabar pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi tanya tu benda sabar, hak molek. Macam Huzaifah ni, dia ambil berat benar tentang fitnah-fitnah ni. Banyak dia tanya tentang benda ni. Orang tanya apa yang gomo cara kau fitnah, tanya, dia kata supaya senang. Bila kita tahu benda-benda gini, keadaan gini, kita boleh beringat. Itu alasan dia. Kalau kita kata ini dengan makna teguran, maka kita akan terjemah semua tadi. Berani betul kamu. Berani demo. Jangan awak berani tak tukar lagu tu. Saya tanya tadi, siapa dia ingat hadis Nabi, supaya dia kata. Supaya. Jadi nak ingat kena betul-betul lah lafaz Nabi lah. Bukan saya tanya siapa dia ingat mafhum hadis Nabi. Mafhum dia hak betul-betul Nabi kata. Jadi dia menjawab selalu, saya berani betul kamu. Kita tak berani gitu semua. Maknanya gitulah. Kalau demo kata lagu tu, mana demo berani betul. Tak boleh main-main. Mana sebagai Sayyidina Umar, dia tak sukalah orang muda-muda royak hadis Nabi ni. Terutama kalau orang tanya lafaz hadis Nabi. Kalau kata ingat juga, mana cara ingat betul. Ini menunjukkan Huzaifah ni dia ambil berat benda. Apabila seseorang tu ambil berat tentang sesuatu, dia akan ingat. Dia akan ingat lama. Begitulah sebenarnya dari segi psikologi pun. Kadang-kadang apa, dia ngaji tak lekat, ni ngaji lekat, ingat molek. Pasal dia, bagi dia benda tu penting. Benda tu mustahak kepada dia. Dia nak benar hak tu. Dia lagu tu je manusia ni. Cuba kita ingat, kalau peristiwa misalnya contoh saja, ayah kita mati, orang yang kita sayang, kita ingat. Anda sendiri berapa puluh tahun ingat lagu mana. Tapi kalau kita makan nasi minggu lepas, lauk kau dia tak ingat tu. Sebab itu tidak penting. Kita naik bas, kau naik kereta, kau dong bogam, tak cara dah. Apa lagi kalau puluh-puluh tahun nak tahu agama dia, nak ingat agama dia. Tapi kalau benda-benda tu penting kepada kita,
Menyentuh sangat perasaan kita, memang ingat. Atau benda tu memang kita no, itu benar, mustahak pada kita, dia jadi ingat. Dengan sebab tu orang-orang belajar lah, terutamanya dia kena berasa penting dulu ilmu tu, baru mudah mengaji. Kalau tidak berasa penting, tidak tak itu mana, tak ada rega mana, dia akan mudah lupa. Macam Huzaifah ni, dia penting sangat hak tu, dia ingat molek. Sampai kalau orang kata, dia boleh jawab selalu, saya. Itulah sini. Sayyidina Umar pun kata, lagu mana hak kamu kata kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tu, hak kamu ingat serupa dengan lafaz hak dia kata. Saya pun kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang, yakni dosa seseorang yang disebabkan oleh ahli keluarganya, harta bendanya, berkait dengan harta bendanya, dirinya, anak pinaknya, jirannya, itu boleh dihapuskan, boleh ditutupi. Kafarah, asal maknanya kafarah itu mana? Tudung. Boleh ditudung oleh puasa, sembahyang dan seterusnya yang kita sebut tadi. Boleh benda-benda amal kebajikan tu boleh menjadi kafarah kepada kesilapan dia berhubung dengan ahli keluarga dia dan lain-lain lagi yang disebut tadi. Jadi maknanya dosa tu dosa berkait dengan peribadi lah, berkait dengan peribadi dalam keluarga dia. Ni ada kata apa ni, gigi dengan lidah, dia sekalinya terketik juga, ada ketikanya. Walaupun kita kata saya ada bini, tapi ada juga kadang-kadang salah terkasar ke, dia tersinggung perasaan dia ke, dia kita pun boleh jadi belaka. Hak lagu tu lah, hak lagu tu. Ini semua boleh dihapuskan oleh puasa dan seterusnya. Umar pun kata, bukan hak tu hak saya maksud, hak nak tahunya, bukan fitnah hak tu maksudnya, tapi fitnah lain. Fitnah dengan arti ujian besar atau peristiwa besar yang akan berlaku kepada kita, yang bergelora seperti gelora lautan tu. Lautan yang bergelora tu, kalau kapal kecil-kecil mari ombak dia besar tu terbalik. Terbalik. Kapal besar lagi pun berkocok bukan main. Tak kena gaya selas itu. Maknanya hak tu hak dia maksudkan. Hak ada kaitan dengan umat, dengan masyarakat. Hak ada kaitan dengan hak tu, bukan hak peribadi lagi tu. Hak saya maksudkan. Enggak apa-apanya kata dia ni tanya hak tu. Dia tak ada kena mengena dengan kamu hak tu. Tak ada kena mengena. Wahai Amirul Mukminin, mana Sayyidina Umar tanya gini ni ketika ni peristiwa ni berlaku ni ketika dia jadi khalifah. Sebabnya selagi Tuhan ada, semacam ada pintu yang terkunci di antara fitnah tu dengan kita. Selagi maknanya di antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang terkunci rapat. Sayyidina Umar pun jadi mana sampai pintu tu lah. Jadi pintu tu akan dipecahkan atau dibuka secara biasa. Mana pintu kan, kalau buka nyelak dia molek, tak pecah, buka biasalah. Kita nak suruh orang masuk, kita nak keluar kau, atau akan dipecahkan. Huzaifah kata dipecahkan. Orang tak akan buka dengan biasa dah. Dipecah. Kalau lagu tu gak, Sayyidina Umar kata tak akan terkunci sampai bila-bila dah lah. Tak boleh tutup sampai bila-bila dah. Dah pecah dah, punah dah pintu. Jadi nak kunci lagu mana, nak tutup lagu mana? Jadi apa yang Sayyidina Umar kata tu menjadi kenyataan. Fitnah besar yang berlaku dalam umat tidak berlaku semasa hayat dia. Walaupun dia pun mati kena bunuh juga, orang tikar ketika duduk sembahyang, tapi tidak umum lagi. Lepas pada dia mati di zaman Sayyidina Uthman baru berlaku. Mula-mula beberapa tahun tu tak berlaku lagi. Lepas tu baru berlaku fitnah besar. Daripada situ sampai ke ni sejarah Islam membuktikan kebenaran hak Sayyidina Umar kata tu
tak boleh selesai. Hak ni pun sebelum pada ni kan, yang kita baca dah hadis hak Nabi minta 3 perkara. Tuhan tak beri seperkara. Jangan balah sama sendiri, jangan pecah sama sendiri, perai sama sendiri. Hak tu Tuhan tak terima. Hak tu berlaku sampai kala ni atas nama Islam, duduk berlaku balah sama sendiri sampai ke peringkat bunuh membunuh. Lepas pada mati Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tu mati kan, orang tikar kan, bukan buka dengan cara biasa, bukan mati biasa. Mati biasa tu bandingkan pintu buka secara biasa. Ni tidak, pintu tu dipecahkan. Dia faham dah, dia tahu dah, maknanya akan diceroboh. Dia tu lah akan diceroboh. Bila mati dia, lepas pada tu timbullah fitnah. Semasa dia, sebab Sayyidina Umar ni seorang yang tegas, orang tak berani nak angkat kepala. Mana-mana nak berotak, nak apa-apa ada dah, tak berani. Sebab dia seorang yang tegas, kerah. Kalau dia kata gitu, dia pasal lagu tu. Sayyidina Uthman ni seorang yang lembut. Tu dari segi asal kejadian dia tu, peribadi masing-masing tu tak serupa, berbeza. Sayyidina Uthman seorang yang lembut. Jadi bila dia lembut tu, orang ambil kesempatan. Itulah kehendak Allah tu. Ya dah hak tu hikmah Allah nak begitu, memang tak boleh lari dah. Tapi dia sebab-sebab zahirnya, kalau mengikut kajian-kajian yang dibuat oleh ulama ahli-ahli sejarah dia, itulah antara yang dia sebutnya. Yang keduanya gini, sifat sunnatullah, orang kata kejadian Tuhan ni memang lagu tu pun. Sesuatu tu kalau dia naik, dia tidak akan naik nyai semua. Dia ada ketika jatuh. Pada zaman Sayyidina Uthman tu, Islam ni sampai ke kemuncaknya. Bila sampai ke kemuncaknya, dia adalah masa turun pula. Itu sunnatullah. Tak kira siapa-siapa pun. Tak kira siapa-siapa pun. Dalam pengamatan ahli ilmu masyarakat Islam, dia kata sesuatu kemajuan dicapai 3 generasi. Tengok, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, 3 ni kemuncak. 4 tu kemuncak lagi, boleh lagi. Tapi lepas pada tu dia Allah kejatuh lah. Walaupun selepas tu dia boleh bangkit semula, tak kira tu, dia akan berlaku pergolakan sekurang-kurang. Hak zahirnya kita nampak jatuh, terganggu kemajuan dia tu. Kenaikan dia tu terganggu. Daripada situlah Ibnu Khaldun buat kesimpulan, orang ni kemuncak punya sekat pak. Cuba tengok, kata dia, Nabi Ibrahim Nabi, anak dia Ishak Nabi juga, anak pada Ishak Yaqub Nabi juga, anak pada Yaqub Yusuf sekat pak. Lepas pada tu tak ada dia kata. Tak ada lah. Anak cucu dia tak ada. Dia sekat tu kemuncak manusia. Tu lebih tu. Ada kalanya saja keturunan aja. Kita kata ayah ni alim, anak tak alim dah, tak tahu pakuan dah anak tu. Tapi kalau nak alim dalam generasi itu, dia boleh sapapak keturunan. Cuba perhati, mana-mana memang lagu tu. Seseolahnya ia menjadi satu sunnatullah. Cuma kalau peribadi atas diri kita boleh bilang diri macam Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, boleh bilang gitu. Tapi kalau atas nama sistem, boleh jadi dia lebih lama lagi. Tapi secara keseluruhan kita boleh bagi kepada 4 peringkat. Boleh bagi kepada 4 peringkat. Lepas tu dia mesti Allah keturun. Itu memang gitu dah kejadian Tuhan. Tu tinggi dah tu, hebat dah tu. Sampai 4 keturunan, 4 generasi tu boleh bertahan dan maju. Islam perang nak hari. Wilayah Islam ni luas, luas nak hari. Orang masuk Islam pun nak hari. Bukan senang. Tu zaman tu. Lepas tu dia adalah ujian lah. Sampai satu peringkat ada ujian. Ujiannya berakhir dengan kematian Sayyidina Uthman. Lepas tu kocok, sibuk, tak apalah. Jadi kata perawi, anak murid pada Hudzaifah ni, dia kata kami gerung nak tanya Hudzaifah. Gerung tu apa?
Gerung tu apa? Takut tu apa? Dua kemungkinan. Satu, murid yang beradab, dia kena ada rasa gerung terhadap guru dia. Tak boleh buat guru ni sama guru dia. Tak boleh. Dia ada kelebihan dia sendiri. Sebab kita kata tok kita dia jahil. Tapi kedudukan dia tu tok, kita kena hormat. Cara dia tak ada apa-apa, kedudukan dia tu. Apalagi kalau dia tu ada kelebihan, lagilah. Jadi kita kena ada sifat. Jangan buat serupa dengan ramai-ramai, tak boleh. Baru ada berkat, orang kata. Hak ni pun gitulah juga. Satu. Yang keduanya, gerung takut tu, takut nanti dia royak kita, kejut lah. Dah nak tanya tu, Umar tahu ke siapa yang dimaksudkan dengan pintu? Kalau royak Umar ke siapa ke, sedih lah. Sebab ni dia ada hubungan kasih sayang tu. Jadi sedih lah berasanya. Tak sanggup nak dengar tu. Jadi Hudzaifah pun dia sekat. Dia guna bahasa begitu. Jadi hak sebut gini pintu ke ni, Nabi SAW sendiri kata begitu dah. Tapi sahabat faham. Dengan sebab itulah dalam riwayat yang lain, ada beberapa orang sahabat, misalnya Abu Dzar, misalnya Uthman bin Maz'un, mereka ni pun tahu bahawa Sayyidina Umar ni ibu kunci ataupun penyelak pintu daripada berlaku fitnah kepada umat Islam. Pernah Sayyidina Umar berjalan, dia pegang tangan Abu Dzar, dia ramah. Dia kata, Abu Dzar kata lepaslah tangan itu. Mana Sayyidina Umar ni gagah orangnya. Kita dapat tahu gagah. Dia pegang tu, cara dia pegang tu kemat. Pegang seorang lelaki pahlawan. Dia kata lepaslah tangan aku ni, wahai quflal bab, quflal fitnah, wahai ibu kunci fitnah, penyelak pintu fitnah. Dia kata begitu. Ada sahabat yang lain pun beberapa kali sebut gitu. Sayyidina Umar bertanya, apa kata lagu tu? Dia kata, pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fitnah tidak akan berlaku selagi dia ni hidup. Nabi isyarat, inilah penyelak pintu fitnah, Nabi kata. Jadi sahabat-sahabat tu agak meluas juga tahu. Bukan Hudzaifah saja, tapi sahabat lain pun tahu juga. Kalau hak ni memang riwayat ni tinggilah. Bukan dalam Muslim saja, dalam Bukhari pun ada. Macam hak tadi dia tak ada dalam kitab-kitab tinggi, tapi ada dalam kitab-kitab hadis juga, dan sahih juga, menunjukkan Nabi SAW pernah sebut kepada sahabat Sayyidina Umar tu siapa, dan akan berlaku macam mana kepada dia. Apa yang Nabi SAW sebut tu sebagai ramalan tu memang menjadi kenyataan. Jadi ini merupakan mukjizat Nabi SAW juga. Sebab dia kata tu benda tak berlaku lagi, dan memang berlaku begitu seperti yang dia kata. Sebab Sayyidina Umar ni duduk sembahyang subuh, orang bagi tiket dia tu subuh gelap lah. Masa tu dia bukan seperti sekarang ni cerah. Jadi kalau orang nak buat benda-benda tak molek pun, masa tu dia pakai selimut sejuk selimut. Jadi rupanya dia bawa pisah tak lah. Lalu dia tiket Sayyidina Umar tengah sembahyang tu, banyak lah kena. Rebah lah situ. Sayyidina Umar pun pegang tangan Abdul Rahman bin Auf, duduk belakang dia sebagai makmum tu, heret dia, biar dia jadi pengganti dia, jadi tu imam. Dan dia dibawa lah oleh sahabat-sahabat, ada bawa keluar. Begitu keadaannya. Jadi tidak mati selalu juga, beberapa hari juga lepas pada tu baru mati. Macam-macam percubaan ikhtiar dia buat, tak jadi. Sebab apa? Tikaman tu kuat sangat dan banyak kena. Dia itulah cara Sayyidina Umar kena tikar tu lagu tu lah. Lalu lepas pada tu ada Sayyidina Umar hamak lah, nama Ubaidullah. Ya hamak dia ketikar lepas mati kau itu. Gitu cerita. Maka berlakulah bila Sayyidina Uthman naik, puak-puak pemberontak tu dia ambil kesempatan lah, dia suruh bunuh lah anak Sayyidina Umar. Dan dia bunuh orang ni. Orang ni kata dia bunuh khalifah, bunuh ayah kita.
Yalah, bunuh khalifah pun tak boleh lah kita nak ambil undang-undang tu nak pegang tangan kita. Biar kerja lah. Apa ya? Bunuh sendirinya. Caralah dulu. Nah. Sayyidina Uthman kata, mana boleh nak bunuh begitu? Kemarin ayah dia baru mati, hari ni nak bunuh anak dia pula. Situlah kocah lah. Itulah berlaku. Dan Ubaidullah tidak bunuh seorang. Dia bunuh beberapa orang. Ni anak Sayyidina Umar jenis kerah. Jenis kerah. Dia bunuh. Sebab apa? Dia tahu dah. Dia sudah merancang dah sebelum itu beberapa hari. Sudah merancang dah untuk bunuh Sayyidina Umar. Dia dengar. Dia tengok dah pisah dia tu. Sebab tu dia dapat kesan tu. Dia hungar pergi selalu lah. Bunuh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah lepas Sayyidina Umar kena bunuh, dia tanya, dia sedar lagi, siapa dia yang buat ke dia gini ni? Islam ke? Tidak Islam. Orang kata tidak Islam, Majusi tu. Majusi ni orang Parsi lah. Dia sembah api tu. Alhamdulillah, Sayyidina Umar kata, sebab dia tidak mati di tangan orang Islam. Dia tidak kena. Mana orang Islam tak ada gapo. Kalau tak puas hati tu waktu. Dia tak puas hati pun sikit je sebenarnya, tak padan pun. Saja memang dia rancang dah nak bunuh. Tak apalah, begitulah. Lepas tu kami gerun nak tanya Hudzaifah, siapa ke yang dimaksudkan dengan pintu tu? Jadi kami pun suruh Masruq. Mana di kalangan anak murid ni ada lebih rapat dengan guru. Sebab apa dia rapat? Sebab dia lebih, ada kelebihan dia. Kami pun suruh Masruq tanya Hudzaifah. Sebab nak pasti juga. Sayyidina Umar ni tahu. Dia kata tahu, supaya tahu esok, sebelum esok malam ni. Malam ni mesti kena tempuh lah sebelum nak sampai ke esok tu. Tahu molek lah. Tapi nak penjelasan lagi. Bila tanya, Masruq tanya Hudzaifah, siapakah yang dimaksudkan dengan pintu itu? Jawab dia Umar. Umar pun tahu. Tapi sahabat-sahabat ni dia jenis tenang. Dia tahu pun, dia buat kerja seperti biasa lah. Buat kerja seperti biasa. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang lain kan, pernah Nabi SAW naik atas bukit kan, Uhud, goyah bukit, kocok. Nabi ni hentak kaki dia, diam bukit Uhud. Atasmu ni ada seorang Nabi, seorang Siddiq, Abu Bakar pun ada sekali, dan seorang syahid. Dia kata Umar ada sekali, takkan Umar tak faham? Hadis-hadis lagu tu banyak lah. Atas mula ni ada seorang Nabi. Seorang Nabi siapa? Dia lah. Seorang Siddiq. Siapa dia? Maklum, Abu Bakar As-Siddiq. Dan seorang syahid. Siapa dia? 3 orang ada. Umar. Jadi dia tahu dah tu. Seorang syahid. Jadi syahid ni menunjukkan tidaklah perang mati syahid, perang dengan orang kafir tu, medan perang tu saja. Bahkan syahid dalam pengertian Islam ni banyak lagi selain daripada itu, iaitu orang yang mati kerana Islam. Jadi Sayyidina Umar ni mati kerana apa? Bukan kerana menega ke balah, menega berebut peluang perniagaan, tak ada. Kerana agama. Buat-buat tu rancang nak bunuh dia sebab tahu dah dia ni lah yang menjatuhkan Empire Rom dan Farsi. Umar tu lah. Jadi dia tak senang hati. Caranya nak buat lagu mana? Buat lagu tu. Buat lagu tu lah. Bunuh dia. Jadi bunuh tu kerana Islam, kerana agama. Jadi tidak semesti kata pergi medan perang. Contohnya hak ni kalau mati orang panggil tidak syahid ma'rakah. Bila tidak syahid ma'rakah ni kena mandi, kena mayat serupa biasalah kapal. Tidak semua syahid pergi perang tu semua. Kalau hak tu tidak semua. Kemumikan dengan pakaian dia gitu. Dia tak payah mandi gapo semua tu. Kalau hak syahid ma'rakah. Jadi Sayyidina Umar ni tidak syahid ma'rakah sebab bukan dalam medan perang. Tapi Nabi SAW sebut syahid juga, menunjukkan sebagai peringatan kepada kita bahawa syahid-syahid ni hak mati salah satunya ialah kerana Islam. Jadi orang benci dia tu kerana agama, tak senang hati dengan dia, bukan kerana benda lain. Begitu.
Kemudian hadis yang kedua tu riwayat daripada Jundub. Dia kata, riwayat daripada Muhammad bin Sirin, dia cerita tentang Jundub ni. Jundub dia kata, saya datang ke mana ni? Maksudnya ke Kufah pada hari Jara'ah. Hari Jara'ah, apa maksud hari Jara'ah? Jara'ah tu satu tempat, nama satu tempat. Di situ pernah di zaman Sayyidina Uthman lah ni, cerita zaman Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman hantar gubernur baru pergi ke Kufah, namanya Sa'id bin Al-As. Bila dia pergi, gel-gel buat-buat Kufah, tak terima baik. Dia bantah keputusan khalifah. Bahkan dia cadangkan mengesyorkan Abu Musa Al-Ash'ari biar jadi gubernur di situ. Sepatutnya Sayyidina Uthman latih dia ni, apa hak ni? Memanglah kalau dalam pemerintah Islam pada masa tu, hak paling bodoh sekali, hak paling bermasalah sekali Kufah. Itulah yang kemudian yang jadi pusat Syiah. Kufah tu lah. Buat-buat ni tak ada lama, gubernur duduk tempat dia. Buat mari, hak lagu mana pun tak molek takut. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pergi jadi gubernur pun tak molek juga. Sahabat terbilang sebagai salah seorang sahabat ahli syurga, sahabat 10. Dia kata tak pandai baca Quran, kata dia. Semaya baca Quran tak pandai, tengok. Benda tak pernah sabar. Lalu dia mengadu kepada pemerintah, pecahlah orang ni, lantik orang lain lah. Jadi Sayyidina Uthman banyak benar menghadapi benda-benda macam ni dengan orang-orang Kufah. Mereka buat onar lah kata. Hara semua. Tak ada lama duduk. Kecuali di zaman selepas tu Ubaidullah bin Ziyad tak berani. Waktu seorang tak berani. Sebab tu lah dia fitnah kuat benar Ubaidullah bin Ziyad. Ramai orang tidak tahu apa yang dia marah gini kau Ubaidullah bin Ziyad. Sebab Ubaidullah bin Ziyad ni jenis tegak, tebal lah, dia buih selalu. Dia buih selalu. Tak berani. Sebelum tu juga macam-macam, tak ada 2 tahun, tak ada setahun, setengah-setengah. Dia ikut suka dia lah. Dia buat kes gitu gini lah, tuduh lah, minum arak, macam-macam lah. Jadi kalau kita baca sejarah Islam memang teruk benda. Dia pergi letak arak lah, bawa katil gubernur, macam-macam perancangan dia. Jadi sehingga gubernur tu kena sebab fitnah yang dia buat. Fitnah yang puak-puak ni buat tu sampai gubernur kena sebab di zaman Sayyidina Uthman. Pasal apa? Dia tuduh dia minum arak. Memang dia rancang lah benda-benda ni. Sampai begitu sekali. Jadi gubernur tu tidak sedar kau air gitu dia minum, mabuk. Dia rancang semua ni sampai ke dalam rumah pergi. Begitu sekali mana teruknya orang-orang Kufah pada masa tu. Sayyidina Uthman paling susah menghadapi puak-puak ni lah. Itulah ceritanya. Bila mari gubernur tu, ramai orang duduk sambut ni, hak ni kata sekali ni padahlah sudah kerja dah sekali ni mesti tu pada arah dah hari ni. Jadi dia tak terima. Hak tu hak khalifah lantik mari hantar mari tu, dia tak terima. Itulah dia kata hari ni jadi kerja tu pada arah adalah hari ni mesti dah, demi Allah kata dia lagu ni. Orang tu kata, duduk sebelah tu kata tak, demi Allah tidak akan berlaku begitu. Lepas pada tu begitulah 2-3 kali dia kata kita, akhir sekali baru dia kata sebenarnya saya kata tak akan berlaku peperangan ni sebab ada hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata tak akan berlaku. Jadi dia faham daripada hadis tu pada masa ni walaupun berlaku kucak kacir kau gapo berlaku macam sani, tapi dia tidak akan sampai perang. Perang ni akan berlaku selepas itu, selepas Sayyidina Uthman mati. Ni Uthman ada lagi. Jadi sahabat tu dia faham daripada siapa dia, sahabat ni Hudzaifah lah. Dia faham daripada keseluruhan Nabi royak tu, gambarannya selagi ada Sayyidina Uthman pun tak ada akan berlaku perang lagi. Walaupun hak ni tak puas hati, hak ni kata begini, hak ni buat fitnah, timbulkan fitnah sampai terlucu jawatan orang tu, jawatan orang ni adalah, tapi sampai ke peringkat perang tak ada.
Tu dia berani bersumpah tu, kata tidak, demi Allah tidak akan berlaku gitu. Jadi dia kata hak ni hadis, hak Nabi SAW sendiri cerita ke dia. Jadi hadis tu dia tak sebut hadis mana, tapi kira-kiranya Hudzaifah ni seperti yang kita maklum, dia banyak tahu tentang fitnah-fitnah. Jadi fitnah tu dari semasa ke semasa dia boleh, sampai dia boleh tentukan misalnya nak berlaku perang atau tidak, dia berani sampai bersumpah kata tidak. Itu berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan maklumat dia dapat daripada Rasulullah SAW. Dia berani. Yang kawan dia pula kata, dah sebab tu sebut Nabi kata, orang kata dia teruk benar, sampai ke hari ni saya tak jumpa lagi saing orang yang duduk sekali ni lebih teruk daripada kamu. Berapa sampai 2-3 kali baru royak Nabi nya. Kalau daripada awal lagi kamu royak Nabi kata gitu, saya akan diam dah. Gitulah maksud dia nya. Dia akan diam dah. Tapi dia tak kata. Tapi dia tak kenal siapa dia ni. Junduk tu tak kenal ni orang ni. Dia pergilah ceritanya, pergi. Lepas tu tengok pula apa aku marah ke dia nya. Dia kan dia tahu sebenarnya apa jadi aku jadi marah ke dia. Pergi semula tanya orang siapa dia. Itulah Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi SAW. Jadi nak ayat sininya, Hudzaifah ni banyak tahu. Menasabahlah kalau dia tahu tentang Sayyidina Umar tadi, sebagai sokongan pada riwayat tadi. Tengok dalam peristiwa ni, dia berani bersumpah bahawa tidak akan berlaku perang. Dia tu siapa? Hudzaifah. Sebab apa? Sebab dia banyak tahu, ada maklumat tentang perkara ni. Dia banyak maklumat. Yang keduanya, seseorang yang lebih tu kadang-kadang dia tak ayak selalu dalil dia. Dia kata tak gitu. Kita ni kena faham lah kedudukan dia tu. Sepatutnya kalau kita kenal, dia kata tak tu kan tak lah. Tak usah tanya lah dia mana dalil ayat Quran. Tak selalu. Tak payah tanya lah tu. Dia tu memang alim tu. Kalau dia kata tak boleh kan, padan lah. Padan lah. Kalau dia ayak pun kita reti kok. Kalau kita reti tak apa juga, ada faedah juga. Kan dia ayak pun kita tak tahu apa juga. Jadi kalau dia kata lagu tu padan. Itu maksudnya di sini. Dan seseorang yang pandai tu dia tidak mestinya seorang yang boros orang kata. Misalnya kita kata kalau orang baru belajar silat, sikit orang cuai, buka silat lalu dah. Kalau orang bisa senang tidak, 2-3 kali tak tubik lagi. Nampak nak lawan sangat, nak itu baru tubik. Begitulah Hudzaifah ni, dia orang banyak ilmu. Jadi tidak waktu biar hadis lalu dah, nanti tengok dulu. Dia main ikut lain dulu. Tak ada arah lah kawan tu tak kenal dia, tak tahu dia tu siapa. Kalau dia tahu mestilah dia hormat. Tapi dia muka tak tahu. Dalam ramai-ramai orang bersosok-sosok tu tengok tu, nak berlaku gap dia hari ni, nak perang kau gana. Jadi tak tahu, dia tak kenal, dia baru. Pasal dia baru pergi ke situ. Lalu bila tanya orang, dia nak marah juga mula-mula tu. Pasal mana lagu ni? Siapa dia bersumpah 2-3 kali nyelok gitu. Tapi bila tanya orang, kata Hudzaifah, dia pun rasa nak marah. Apa yang marah ke dia? Dia cara dia lah betul. Cara dia lah betul. Dan dia tidak mudah-mudah nak ambil hadis. Tidak mudah-mudah. Dia nanti tengok keadaan dulu. Kalau perlu barulah bui. Jadi bila pergi tanya tu, rupanya orang tu Hudzaifah. Jadi tujuan Imam Muslim buat mari cerita Hudzaifah sini nak ayat hak tadi, sebenarnya nak kemah hak tadi. Hak kata pintu tu siapa? Umar. Dia tahu. Sini siapa dia berani bersumpah. Setara itulah kedudukan Hudzaifah. Sebab itulah ulama-ulama memberi keutamaan kepada hadis-hadis dia berhubung dengan fitnah orang utama dia. Dia ada beberapa hadis. Kalau dalam bab ni, misalnya bab haji, hadis siapa hak ulama paling utamakan? Hadis Jabir. Hadis tahun lalu. Kalau dalam bab ni hadis siapa hak paling lebih di kalangan ulama, pada pandangan ulama? Dia ada bab ni orang ni, bab ni orang ni. Sebab apa? Sebabnya ada bukti dia. Kalau tengok dalam kita ada benda-benda lagu ni banyak benar. Dan puncanya ialah Hudzaifah. Kalau hadis haji tu kan paling lengkap, paling kemah hadis Jabir. Sebab tu orang utama ke dia. Kalau kata hadis Jabir tu kan orang mendengar lah. Mendengar, mana orang beri perhatian. Walaupun sahabat-sahabat lain pun ayat juga tentang haji.
tapi tidak selengkap dia, tidak sekemah dia. Tu ada dalam bab-bab tertentu ada kelebihan sahabat-sahabat. Kemudian di sini ada bab yang lain dalam setengah-setengah kitab. Tapi kalau berdasarkan syarah Imam Nawawi, tak ada. Tajuk sini ni dia masuk bawah tajuk umum besar tu lah, iaitu Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi sungai Furat tidak akan menyingkapkan, menampakkan, mengeluarkan bukit emas. Bukit emas di mana orang ramai berperang kerananya, akan dibunuh daripada 100 orang 99 orang kerana itu. Masing-masing daripada mereka berkata dengan mengharapkan, akulah yang akan selamat, akulah yang tak akan mati. Bila aku tak mati, aku bolehlah harta tu, bukit emas ni. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan hadis tadi sama juga, cuma berdasarkan riwayat ini sama makna dia, tidak sama lafaz dia, ada tambahannya. Faqala abi, maka ayah saya berkata. Ayah saya ni siapa? Ni kalau kita baca sanad hadis ini, Suhail meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia tu ayah Suhail. Ayah saya kata, in ra'aitahu fala taqrabanna. Kalau kamu tengok benda ni berlaku, lagu ni, jangan menghampirinya, jangan pergi dekat, jangan pergi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, nanti sungai Furat akan mengeluarkan gedung emas. Sesiapa yang hadir di situ, janganlah dia mengambil sedikit pun daripada emas yang ada tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, nanti sungai Furat akan mengeluarkan, akan mendedahkan, menzahirkan bukit emas. Sesiapa yang hadir di situ, janganlah dia mengambil sedikit pun daripadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, kata dia, pernah saya berdiri bersama Ubay bin Ka'ab ataupun singgah di satu tempat. Dia kata, la yazalun nas mukhtalifatan a'naquhum. Manusia ni sentiasa berbeza-beza dalam menuntut mencari dunia ni. Saya kata, memanglah, iyalah gitu tu. Dia kata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti sungai Furat akan menimbulkan, menzahirkan bukit emas. Apabila orang ramai mendengar keadaan itu, mereka akan pergi kepadanya. Maka akan ada orang yang ada di situ berkata, kalau kita biarkan kepada orang ramai, nanti mereka akan habis menghabiskannya. Jadi tak kena elok kat orang saja, kita nak kata maknanya begitu. Orang akan kata, ni kalau lagu ni, kalau kita elok, habis kat orang, habis, maka habis. Jadi dia pun jadi timbul berasa nak kata. Kata perawi, maka mereka akan berperang untuk mendapatkannya, sehingga akan terbunuh daripada 100 orang 99 orang. 99 orang. Abu Kamil di dalam hadisnya menyebutkan, qala waqaftu ana, saya sendiri berdiri bersama Ubay bin Ka'ab fi zil, di bawah naungan Ujumi Hassan,
iaitu benteng Hasan. Nama benteng dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iraq tidak memberi dirhamnya dan qafiznya. Syam juga tidak memberi. Di sini walaupun kalau kita tengok dari segi lafaz dia tu fi'il madhi, tapi fi'il madhi ni nak ayat benda akan datang. Pasal apa? Bahasa Arab ni kalau benda akan datang, kalau benda tu pasti akan berlaku, dia guna madhi juga. Jadi dari segi terjemahannya kita boleh juga kata gini, Iraq tidak akan memberi, tidak akan memberi, pasti tidak akan memberi dirham dan qafiznya. Syam pasti tidak akan memberi mudyinya dan dinarnya. Mesir tidak akan memberi irdabnya dan dinarnya. Dan kamu pula akan kembali seperti dahulu, seperti asal. Kamu pula akan kembali seperti asal. Kamu pula akan kembali seperti asal. Apa ni? Perkara ini, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan oleh darah, oleh daging dan darah Abu Hurairah. Abu Hurairah kata memang darah daging dia dengar ni, jadi saksi. Nabi ada kata lagu ni. Tak apalah, kita tengok dulu. Jadi hak ni pun termasuk dalam fitnah akhir zaman juga. Tanda akan berlaku kiamat juga. Setakat ni dalam sejarah ni tak ada lagi. Tak ada lagi berlaku. Sudah 1500 tahun. Hak ni, hak Nabi sebut ni tak berlaku lagi. Tak tahulah berlaku ni dah dengan kita ke atau tak ada, atau apa yang dimaksudkan di sini ni. Apa yang dimaksudkan hak dah berlaku lah ni tu kok ya ledah kok lagu mana? Sebab sungai Furat ni duduk di Iraq. Sungai Furat ni Sahur, Furat dan Dijlah, hak tu dia duduk di Iraq. Duduk di Iraq. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sini? Adakah hak berlaku di zaman kita hari ni? Kalau kita nak tengok ni, lah ni kodak lagi. Yang dimaksudkan ni hak lain, wallahu a'lam. Hak sebenarnya tak tahu. Hak sebenar-benar dengan tepat tak tahu. Tetapi kalau kita tengok bergeloranya begitu kuat sekarang ni, berebut-rebut nak cari kekayaan di situ, macam ya dah, gitulah, sekadar tu lah kita boleh kata. Tak apa, kita tengok dulu. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku. Mana benda ni pasti akan berlaku. Sehingga kalau tak berlaku lagi, tak kiamat lagi, nak boleh berlaku kiamat, dia kena berlaku ni dulu. Salah satunya anak itu nak wayak benda ni pasti akan berlaku lah. Sehingga kiamat tu hak pasti akan berlaku, tak akan berlaku kalau selagi tak berlaku hak ni. Dia kena berlaku hak ni dulu. Selagi Sungai Furat tidak mendedahkan, mengeluarkan bukit emas, ulama-ulama zaman itu, ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab syarah hadis zaman itu, dia kata Sungai Furat tu akan kering satu hari nanti. Itu makna yahsir. Dia akan kering. Bila kering tu, dia akan mengeluarkan, akan tubik daripada sungai tu bukit emas ni. Dia kata gitu. Akan kering, bila kering dia akan naik. Mungkin juga keadaan yang akan berlaku, misalnya kita kata sekarang ni bom sana sini kuat sangat, jadi berubah juga muka bumi satu-satu tempat ni. Hak sungai jadi hilang sungai, tak ada sungai. Sungai gilai. Boleh berlaku tu. Hak bangunan banyak-banyak jadi lagu lain dah. Orang kata pada jarak, pada terkukuh. Jadi hak dulu situ tu, kawasan tu bangunan saja hebat-hebat, habis tak ada, berubah. Bila begitu, inilah keadaan berubah ni. Hak duduk, kalau dulu petala yang ke berapa, dia boleh jadi naik, dah berubah.
Ujian nuklear sana, ujian nuklear sini, bom kau tu, bom kau ni dok meletup sama. Kita fikir zaman ni masa apa dia akan jadi, muka bumi tu berubah. Bila berubah, hak duduk bawah tu naik atas. Sampai satu masa naik atas tu tubik hak ni lah. Tubik hak ni mah satu makna dia. Hak zaman itu dulu sebut gitulah, sekadar itulah. Atau maksud Nabi SAW di sini Sungai Furat ni bukan maksud sungai tu sendiri, tetapi maksud tempat yang ada sungai tu, sehingga negeri maklum sungai tu. Orang kata kalau Sungai Furat ni duduk mana, Iraq, orang tak akan kata lain, semua orang tahu situ. Seperti watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi Tuhan bukan bersumpah dengan buah tin, buah zaitun tu. Setengah-setengah ulama kata dia bersumpah dengan tempat yang mengeluarkan itu buah tu. Hasil utama dia kalau buah tu, apa dia? Palestin lah. Palestin tu, Palestin lah ni. Tu Tuhan bersumpah watini wa zaitun tu bukan nak bersumpah dengan buah tin, buah zaitun kita duduk makan tu. Dia bersumpah dengan tempat tu. Tempat tu banyak sangat peristiwa-peristiwa besar. Banyak sangat apa dia keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Alladzi barakna haulahu, dalam ayat tu dia sebut barakna haulahu tu kawasan sekitarnya kami berkati itu kawasan tempat Nabi Mi'raj lah. Mana? Palestin pula. Mana dia ada kaitan situ. Jadi maksudnya bersumpah tu bersumpah dengan tempat tu. Sumpah juga Furat ni. Furat ni bukan nak ayat Sungai Furat, nak ayat negeri yang ada Sungai Furat tu. Sumpah kalau kita kata Sungai Gangga, duk mana Sungai Gangga? Ganges orang kita kata di India, semua tahu. Seluruh dunia tahu. Tak ada di Kelantan sungai tu. Kalau kata Gangga mesti sana. Jadi hak ni bermaksudnya Iraq. Kiamat tidak akan berlaku selagi Iraq tu tidak mengeluarkan bukit emas. Bukit emas ni berapa dia? Sebab nak ayatnya emas ni mahal kan? Benda mahal sikit besar. Tu pun mahal dah, berapa ratus ribu dah. Kalau bukit, dia nak ayatnya kekayaan. Kekayaan tu kalau kita tengok lah, ni orang duduk berebut tu minyak lah di Iraq tu. Siapa berebut hancur negeri, duk berebut ke dia? Duk berebut kekayaan. Sebab itulah dalam bahasa Arab orang panggil petrol itu emas hitam. Emas hitam sebab dia bernilai, berharga sangat. Jadi masing-masing berebut, masing-masing berebut nak kekayaan. Boleh jadi itu maksudnya. Kalau itu nampaknya sudah ada dah, sedang berlaku lah ni pun duduk berebut atas hak tu lah, atas hak tu. Jadi maksud Sungai Furat itu bukan Sungai Furat sebenarnya, tapi maksud negeri yang ada sungai itu. Akan berlaku begini sekali perebutan dan peperangan, pembunuhan, sehingga daripada 100 tu 99 mati orang. Mana ramah benar akan mati tu, tak tahu nak sup lagu mana. Kalau kayak kepada orang zaman dulu tak apa nampak tu, tapi kalau zaman kita lah ni nampak dah sikit-sikit. Dan dalam masa sehari-hari tu berapa ribu mati. Berapa ribu. Kadang-kadang mati di Baghdad, kadang-kadang mati di Basrah, kadang-kadang mati di Kirkuk, kadang-kadang mati di Mosul, sana sini perang. Apa dia kat sebenarnya? Cerita di sebalik tu berebut kekayaan. Sebab Nabi SAW kadang-kadang dia tidak rakyat nyata, cumanya bila sampai masa kita akan faham. Jadi dia rakyat emas. Kalau rakyat petrol masa tu mana orang tahu? Tak ada lagi orang tak guna minyak petrol lagi pada masa tu, duk guna kayu api gitu lah. Jadi emas lah orang tahu. Emas tu lah bahan apa nama ni, kekayaan yang merupakan kekayaan orang pada masa tu. Jadi dia sebut emas. Dalam bahasa Arab ni emas ni, lon ni, petrol tu dah panggil emas hitam. Emas lah juga, sebab berharga. Berharga tidak berharganya berebut siapa orang luar mari gitu mo. Macam-macam buat fitnah. Hello, fitnah lah ni.
Hellah begini nak peracun, nak jatuhkan satu kerajaan tu, macam-macam cara. Seperti yang kita tengok, mungkin itu, dan dia tidak berakhir lagi. Tidak berakhir lagi. Adakah kita dapati sekarang ni dalam 199 orang mati? Rasanya tak lagi sampai setara tu. Tapi tak tahulah dia nak suk mana, bila nak suk. Jadi masing-masing berebut tu, sehingga masing-masing kata, biar aku yang selamat. Kalau aku selamat, aku boleh dapat tu. Tapi nak pergi juga. Kalau mati nasib, sampai setara tu menyambung nyawa. Pasal apa? Nak kekayaan tadi. Dan masing-masing mengharapkan dia yang selamat. Bila dia selamat, bila dia tak mati, dia dapatlah hak tu. Begitu. Lepas tu dalam riwayat selagi dia kata, kalau kamu tengok keadaan begitu, jangan pergi dekat. Bapa jangan pergi dekatnya. Pergi dekat cari mati. Jadi tak ada pasal kita nak kekayaan apa tu mati. Jadi apa? Dah kalau Nabi royak daripada 199 mati, hak dalam 99 tu takut kita. Jangan terlalu tomok sampai jadi kita masuk ke diri kita tu dalam hak seorang daripada 100. Hak selamat tu seorang. Bahkan kita sepatutnya kena fikir daripada hak 99 tu, takut kita salah seorang. Kena fikir gitu. Jadi nak mati ni kerana apa? Biar padat. Kalau kerana benda lagu tu tak padat, nak cari rezeki, cari lain lah. Boleh tak cari lagi, boleh tak cari lagi. Satu maknanya. Kalau ulama-ulama dulu syarah-syarah hadis ni kata, jangan pergi ambil situ sebab bukan hak kita. Kalau kita pergi ambil, bermakna kita pergi ambil hak orang. Hak siapa? Hak siapa? Hak pemerintah. Pemerintah hancur dah. Jadi hak siapa? Masing-masing bubuk. Begitu keadaannya. Jadi sesiapa yang hadir, jangan ambil apa-apa pun. Maksud Nabi SAW nak jaga keselamatan lah. Tak usah duduk berebut, tak usah duduk pergi situ. Situ tu tempat orang kata gaung mati. Jangan ambil. Jangan terlibat lah. Jangan terlibat. Cumanya kalau nak buat benda lain, tak apa. Nak jaga negeri, nak menyelamatkan tanah air, itu lain. Nak menyelamatkan umat orang Islam, itu lain. Jangan kerana nak benda tu, jangan tuju benda tu. Kalau tuju benda tu, jadi supaya orang lain lah. Supaya kita kata musuh Amerika yang pergi serang, memang dia tak ada nak lain. Dia tak cara mati siapa. Dia kira nak minyak tu je. Dia kira nak kekayaan tu je. Memang maksud dia gitu. Jadi orang Islam kalau ada di sana untuk mempertahankan tanah air, untuk jaga umat Islam, orang Islam, itu cerita lain. Tak apa tu. Jangan tuju itu benda tu untuk kepentingan peribadi, untuk dapat kekayaan. Bukan cara cari kekayaan di tempat lagu tu. Sebab apa? Risikonya besar sangat. Dan dalam 100 orang 99 mati, cuba fikirlah. Kita nak buat kekayaan apa dah kalau mati. Nak agam dia kaya. Begitu makna kerja sia-sia. Kalau nak buat dengan maksud lain, tu lain. Begitulah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, kata dia, saya berdiri bersama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi SAW. Berdiri di mana? Dalam riwayat satu lagi, di bawah naungan satu benteng Hassan namanya, di tempat tu. Dia pun kata, manusia ni sama-sama pun tak serupa dalam mencari harta benda dunia. Tak serupa. Setengah-setengah orang tu dia sanggup bunuh orang kan, sanggup buat benda tak pernah sabar kerana nak kekayaan. Macam-macam cara orang nak kekayaan ni, tak serupa. Itu maksudnya manusia ni sentiasa berbeza tengkuk mereka dalam mencari dunia. Jadi apa makna tengkuk tu? Leher tu. Setengah ulama kata pemimpin-pemimpin manusia ni tak serupa. Ada yang kadang-kadang tomok tu sampai negeri orang dia nak pergi jajah lagi, nak pergi ambil harta kekayaan situ. Biarlah orang tu, kita kata jadi hamba abdi di negeri dia sendiri, dia tak cara.
Itu manusia ni siapa tahu tu berbeza-beza. Maksud dia tengkuk ataupun leher di sini ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Memang pemimpin pun bercita-cita lagu ni. Orang-orang politik lah yang berjiwa besar, orang kata. Dia fikir nak kekayaan tu, bukan tak padan dalam negeri sendiri, jajah negeri orang. Dia boleh. Setengah ulama kata ni maksudnya di sini bukan pemimpin, tetapi manusia tu sendiri. Ini termasuk dalam bab itlaqil juz wa iradatil kull. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebab manusia kalau nak apa-apa kena nak dia jenguk tu guna tekak lah. Alah gitu kalau gini ke pusing tekak. Paling kau jenguk kau dia guna tekak. Maksudnya manusia tu sendiri. Manusia ni sama-sama pun tak serupa. Dalam bab harta ni ada hak tamak sangat tu sampai begitulah. Tak padan negeri sendiri, pergi peracun negeri orang, pergi jadikan hamba abdi bangsa-bangsa lain untuk dia. Negeri dia kita kata sampai dulu nampak benar hak tu penjajah Belanda, penjajah orang putih, kita kata Inggeris, penjajah tu penjajah ni dia se-negeri je. Hak kita tengok dalam list tu, tengok negeri hak dia jajah tu berapa kali ganda besar daripada negeri dia. Segala kekayaan di negeri orang tu selama mana satu-satu negeri tu dia jajah 200 tahun 300 tahun macam-macam. Dalam masa tu gapo dia harta dia tidak ambil daripada negeri. Memang dia pandai apa kalau duduk dengan kita betul tak lewat apa juga. Muka tak cerdik belakang bangsa-bangsa yang terjajah ni tak cerdik gapo, tak tahu gapo dalam tanah dia tu ada emas, ada gapo, ada betul tak. Kalau tahu pun nak tubik lah mana tak kena kali dengan tangan dengan siku tak pandai. Itu benda yang jadi sebabnya apa yang jadi bangsa-bangsa yang terjajah ni ketinggalan boleh kau orang semua sebab dia tak tahu apa, tak ada ilmu dunia tak ada. Ilmu dunia ni tak ada, tak tahu negeri kita ni kaya setara mana, ada gapo dalam bumi kita ni tak tahu. Dia tahu, dia mari dengan segala peralatan dia. Dia buka lombong sana, lombong sini, pergi korek ambil wak kelik tanah air dia, negeri dia kaya raya, pada makan hak tu je beratus tahun dia. Siapa begitu manusia ni dalam ketamakannya terhadap dunia. Dalam sejarah kita tengok siapa begitu. Siapa dia jadikan hamba abdi orang tempatan. Orang tempatan tu jadi hamba di tempat sendiri. Buat kerja untuk dia. Nyoh tu gak boleh kerja di Lombong, boleh kerja di sini. Kerja ke dia? Tak tahu apa. Pas nyoh tu gak orang putih belah. Orang putih buat terowong kereta api negeri dia. Dia tak tahu kereta api tu nak apa dia, nak kelik kekayaan negeri dia lah. Pada dia tinggal percuma nak anggap dia kereta api tu. Hak dia buat kelik banyak mana lah. Kita kata dia berjasa kepada kita, tak tahu gapo orang kita. Orang nak ambil dunia dia pun tak tahu, nak ambil akhirat dia pun tak tahu. Begitulah keadaan umat ni. Patut pun dia terjajah. Selama mana-mana negeri rata kena jajah. Bukan tempat kita saja, tanah Arab pun kena jajah juga. Kena jajah saja. Padahalnya dulu bendera Islam berkibar, kemegahan Islam, kebanggaan Islam di bumi Syria, di bumi mana pun kena jajah. Pas boleh merdeka pula dia pecah. Gitulah keadaan yang berlaku. Balas sama sendiri pula menegakkan kebangsaan dia, padahal sama-sama Arab belakang. Israel kecil tak boleh nak buat apa. Begitulah akibatnya. Jadi walaupun merdeka pun, kata merdeka pun buat hak dia, boleh tunggu cara dia, hak duduk merata. Begitulah keadaan sampai ke hari ini. Bila umat Islam nak bangkit, berat benar, susah benar. Pasal apa? Dia sudah berakar umbi. Itulah keadaan yang berlaku. Lalu dia kata nanti Furat, yang ni sungai Furat, akan mendedahkan, mengeluarkan bukit emas. Bila orang dengar pakak gigi lah, bubuk lah. Hak ni nak pergi dia, hak ni nak pergi dia.
Masing-masing kata kalau kita lock kat orang boleh ke dia. Jadi masing-masing nak ambil bahagian lah. Balah pula, perai pula sama dia. Perai pula. Jadi sehingga daripada 100 orang mati 99 orang. Gitulah. Habis itu. Jadi hak ni hak akan berlaku. Sama ada dia sedang berlaku sekarang ni merupakan permulaan dia, nak suk ke mana tak tahu. Hak ni dah ke atau hak lain, wallahu alam. Dengan tepat kita tak boleh kata. Atau memang akan keluar bukit emas semua, sungguh emas sungguh. Emas hak maklum tu lah, hak kuning sinar tu takut hak tu pun boleh jadi, tak tahulah. Tapi dari segi hadis ni, kalau tentang fitan akhir zaman ni, dia banyak dalam bentuk simbolik macam tu. Jadi sehingga kalau kita kata berebut minyak pun boleh juga. Sebab benda tu berharga kepada bangsa-bangsa tertentu. Dia nak benar benda tu, kekayaan tu. Sebenarnya kita serah pada Allah SWT. Setakat tu ya. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Irak tidak akan memberi dirhamnya dan qafiznya. Irak tidak akan memberi dirham, pitih dan qafiznya. Qafiz tu nama sukat teh. Satu qafiz sebanyak mana? Satu qafiz iaitu 8 makakik. Satu makuk sama dengan segantas setengah. Sama dengan segantas setengah. Satu qafiz sama dengan 8 makakik. Makakik tu makuk lah. Bahasa kita makuk tu mari situ lah. Makuk mari situ. Jadi tak akan bui dah. Syam pula tak akan bui mudia. Mudia tu nama sukat dia. Ada tempat dia ni tak serupa. Sini pakai kelu, sini pakai kati misalnya, kita kata tak serupa. Begitulah juga. Dan dinarnya, duitnya pakai duit dinar, tak serupa. Dia tak akan bui. Mesir tak akan bui irdab. Irdab tu nama sukatan tempat dia. Dan dinarnya, kamu pula akan kembali seperti asal. Kamu pula akan kembali seperti asal. Kamu pula akan kembali seperti asal. Jadi apa maksud? Sebab tu banyak, kalau kitabul fitan ni kan banyak benar, kita tak faham. Sebab apa tak nampak lagi apa maksudnya. Jadi antara maksudnya yang disebutkan di sini dalam syarah Imam Nawawi ni, misalnya dia kata maksud Irak tidak akan memberi ni, ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, kerana mereka akan Islam, penduduk dia tu. Bila mereka Islam, dia tak akan beri dah lah dirham dia, qafiz dia, makna dalam bentuk jizyah. Ini ni makna Nabi SAW meramalkan Irak akan jatuh ke tangan Islam. Bila orang situ Islam, sebelum pada tu dia tidak Islam, dia kena bagi jizyah. Jizyah tu dalam bentuk duit, dalam bentuk hasil-hasil tanaman sukatan sebanyak macam-macam yang ditentukan oleh pihak pemerintah tu. Dia duduk bui. Tapi bila sudah Islam, semua tak ada dalam jizyah. Kalau hak ni maksud dia, maka sudah berlaku dah. Pahala ni Irak tu negara, orang panggil negara Islam. Mesir ke Syam tu siapa kena ni? Jadi tak ada dalam jizyah. Tapi suatu ketika dahulu memang tidak Islam, duduk perai dengan Islam. Lepas tu Nabi SAW seseorangnya mengisyaratkan kepada kemenangan Islam. Bila Islam benar, orang pakat masuk Islam, tak ada dalam jizyah. Itu satu. Ni kata dia wahadha qad wujida, sudah ada dah. Kalau pakai dengan makna ni. Yang kedua, hak ni lah hak lebih masyhurnya, iaitu makna dia annal ajam war rum yastawlawna 'ala al bilad fi akhir zaman. Maknanya bangsa asing akan menguasai negeri-negeri tu di akhir zaman. Hak ni kalau kita tengok zaman kita ni Islam lagi. Ikutlah dia lagu mana, dia sekular ke apa tak kira, tapi secara umumnya kata Islam. Maknanya tak berlaku lagi orang Nabi Raya ni. Kalau lagu ni satu hari nanti maknanya akan dikuasai oleh orang kafir.
Jadi hasil mahsul dia tu tidak akan dirasai, diperolehi oleh orang-orang Islam. Yang akan boleh ni orang-orang kafir. Mana negeri tu akan jadi kafir pula penduduk dia tu. Itu isyarat ke situ. Bila? Orang tak tahu. Kalau sampai kita tak apa lagi waktu tu. Tapi Nabi SAW sudah rakyat dah akan berlaku begitu. Kan di akhir zaman kan semua ni habis jadi kafir habis. Ada satu peringkat di akhir zaman jadi kafir habis. Teruk mana tinggal tanah suci. Mana waktu kita kata kita tengok negara Islam banyaklah ni kita hendak lagi. Tapi hak Nabi SAW kata akan berlaku. Akan berlaku. Kita nak tidak nak kok tak cara, tapi akan berlaku. Akan berlaku kok mana-mana. Jadi bila mereka yang menguasainya, hasilnya tidak boleh kepada orang Islam dalam bentuk pitih kau gapo kau, boleh kepada orang kafir lah. Tidak boleh kepada Islam. Kamu akan kembali ke seperti asal yang disupport hadis yang lain. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ni bermula dengan dagang asing dan dia akan kembali seperti asalnya, dagang semula. Jadi sepi semula. Jadi bersendirian pula. Jadi dipandang Ino pula orang Islam. Supaya Islam mula-mula jadi sikit orang Islam, kekuatannya pun tak ada. Baik itu maksud balik kepada asal tu. Balik kepada asal orang dulu, jadi lemah semula. Tu ketika tu. Lepas tu Islam tak naik pula kalau pada tu. Ada naiknya pula. Jadi dia main turun naik gitulah. Nak siapa ke Nabi Isa mari Imam Mahdi dalam hadis-hadis yang lain disebut Imam Mahdi. Pada ketika tu kuat pula Islam tu. Jadi tak tahu bila, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, tak tahu. Tapi benda ni sebelum kiamat, ke mana-mana pun akan ada lah. Kalau kita tengok setakat ni 1500 tahun ni, negeri-negeri tadi masih lagi dikuasai oleh Islam secara umumnya. Soal kita tak puas hati gitu gini, suku waktu tu. Tapi tidak betul-betul jatuh ke tangan orang Islam. Apa ni bukan Islam. Akan datang, akan berlaku. Jadi Abu Hurairah ni kan, dia kata hak ni daging darah Abu Hurairah menjadi saksi, kata dia. Maknanya dia yakin benar, dia dengar sungguh hak ni Nabi SAW kata lagu ni. Kalau dia kata zaman sahabat tak apa-apa lagi, tak apa-apa. Sebab tu dia sampai kata begitu tu. Zaman kita dia tak nampak lagi. Tengok, kadang-kadang ramalan Nabi sebut ni makan 1000 tahun. Tapi semua ni sebelum berlaku kiamat. Dan ini semua ni jadi sebab kepada fitnah terhadap umat. Kita yang Islam ni akan jadi lagu mana? Dia nak tukar satu-satu negeri tu macam Sepanyol. Dulu Islam ni nak tukar kepada Kristian pula tu. Gapo yang berlaku kepada orang Islam? Kalau kita baca sejarah, jerit. Kalau kita baca sejarah jerit, ya semelih orang Islam. Kalau nak duduk situ, tukar agama. Kalau tidak pun pergi buih kapal pergi dia selat tengah laut. Itu berlaku dalam sejarah. Tengok. Jadi di Iraq ke, di Syam ke, kalau tengok ni bunga-bunga tu nampak dah. Tapi nak pergi sejauh mana tak tahu. Boleh betul-betul kau orang kafir, bila lagu mana tak tahu. Tapi benda ni akan berlaku. Nak boleh berlaku tu bayangkanlah kita orang Islam selama mana. Nak jadi lagu mana? Tidak perang. Orang nak mari rebut negeri kita. Paling tidak pun kalau dia tidak kuat agama pun, negeri dia, tanah air dia, bangsa dia nak pertahan juga tu mati. Itulah yang dikatakan fitnah. Sebab itulah hadis-hadis ni diletakkan di bawah kitabul fitnah akhir zaman yang kita akan hadapi ni. Tak tahu, masing-masing ada orang yang mati gitu ya, dengan senang jadi dia hidup, tak ada kena pun fitnah. Nasib dia. Siapa dia nak kena lagu mana tak tahu. Tak tahu. Kalau negeri kita ni mula teruk benar, sampai Jepun mula tu kan. Alah ni Tuhan bui masa kita senang.
Orang lain pula masa dulu sedar ni. Bila ni pula susah. Begitulah keadaan dunia. Tapi dalam hadis disebut tak ada pun, kiamat tak akan berlaku juga kalau selagi setiap negeri tu Tuhan tidak uji. Mana negeri Malaysia, negeri mana dia kena uji dulu, dia kena tumpah darah, kena perang, kena gapo dulu. Semua atas muka bumi ni gitu. Apa nak kan? Gitulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi lepas tu ni bab lain pula kita sekat itulah malam ni. Wallahu a'lam.